yang ketiga ni juga. Okey, yang keduanya mencerahkan fungsi setiap jenis neuron. Mencerahkan fungsi setiap jenis neuron. Neuron tadilah, neuron ni sebenarnya yang kita akan belajar ada 3, tapi disarankan sini 2 lah. Ya, neuron jeria dengan neuron motor. Sebenarnya ada satu lagi iaitu dipanggil neuron perantaraan yang ketiga. Tapi itu mungkin silibus lama lah, kita tengok nanti silibus baru ni adakah neuron perantaraan tu dilibatkan juga. Jadi kalau ikutkan sebenarnya ada 3 lah jenis neuron ni. 3 neuron. 3 jenis neuron iaitu neuron dipanggil jeria, neuron motor dan juga neuron perantaraan. Dia ada nama lain dia. Kita tengok nanti. Nama lain dia. Kita kena familiar lah dengan nama lain. Macam kita lah ada nama sendiri kan. Kita ada nama lain kita. Mungkin di kampung kita, di tempat kita, kita panggil nama kita tu lain. Macam saya pun. Saya kalau di rumah, di kampung saya panggil andak. Jadi ada panggilan dia. Ya. Contohlah kita. Jadi yang ketiga menjelaskan struktur sinaps. Ya. Struktur sinaps dan juga fungsi dia. Apa itu sinaps kita tengok nanti. Kemudian yang keempat merangkan penghantaran impuls. Impuls macam mana penghantaran impuls ni? Dia merentasi sinaps. Okay. Itu yang ketiga. Subtopik yang keempat dalam bab 12 ni kita akan belajar tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Ya, tindakan terkawal dan juga tindakan luar kawal. Kita akan tengok perbandingan dan juga perbezaan antara keduanya. Kemudian kita akan lihat tindakan refleks. Ya, tindakan refleks. Mungkin dia pernah belajar masa menengah rendah, tapi kita akan detailkan lagi lah. Ya, kemudian kita tengok isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem saraf. Okay. Itu subtopik yang kelima. Yang keenam, kita dah masuk dalam sistem endokrin. Ya, sistem endokrin. Sebelum ni sistem saraf kan. Sekarang ni sistem endokrin. Satu sistem yang berbeza lah daripada sistem saraf. Tapi saling berkait lah antara satu sama lain. Di bawah sistem endokrin ni kita akan lihat berapa dia punya subtopik dia. Iaitu yang pertama, dari segi menyatakan peranan kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin. Di bawah sistem endokrin tu dia ada kelenjar. Kemudian kita kena melukis dan juga melabel. Sini di satu melabel, bukan melukis. Melabel kelenjar endokrin. Kemudian mencerahkan fungsi setiap banyak tu nama hormon tu. Ya. Setiap kelenjar endokrin iaitu di bahagian hypothalamus, di bahagian lobus anterior pituitary, di bahagian lobus posterior pituitary, kemudian kelenjar thyroid, kelenjar pankreas, kelenjar adrenal, kelenjar ovari dan kelenjar testis. Jadi semua itu adalah kelenjar dan setiap kelenjar tersebut merembeskan hormon yang tertentu. Dan kita akan bincangkan dari segi pelibatan saraf dan sistem endokrin ini dalam situasi cemas. Okay. Dan kita buat perbandingan dan juga perbezaan di antara sistem saraf dan juga sistem endokrin. Last sekali, subtopik yang ketujuh dalam bab 12 inilah isu kesihatan berkaitan dengan sistem endokrin. Okay. Jadi dalam bab 12 ni agak banyak, agak panjang. Kalau kita tengok kita punya buku ni, start daripada muka surat 216 216. Ini point dia lah, point daripada 216 sampai berapa tu. Ya, kita boleh tengok. Agak panjang sampai sini. Sampai mana ni? Kita tengok. Kita tengok sampai berapa lama, berapa banyak dia tu. Inilah ni. Kira ni muka surat ni, ini terakhir. 239. Okey. Jadi seperti biasa ya. Sebagai pelajar bio, kita pertama kita kena baca dulu lah. Apa-apa pun kena baca. Mesti baca dulu. Ya, baca kemudian kita jawab latihan. Soalan latihan. InsyaAllah kita boleh jawab ya.
Tapi sebab baju-baju ni dia kena ada konten dulu. Ya, ada konten kemudian barulah boleh kita tengok dari segi kemahiran kita. Sama ada kita boleh jawab ataupun tidak soalan-soalan gaya SPM. Baik, kita masuk kepada 12.1, subtopik yang pertama daripada 7 subtopik, ya, iaitu tajuk dia koordinasi dan gerak balas. Okey, koordinasi dan gerak balas. Jadi organisma mempunyai keupayaan untuk mengesan perubahan dalam persekitarannya dan bergerak balas terhadap perubahan ini. Okey, pertama dari segi mengesan perubahan. Okey, mengesan perubahan. Dan berupaya bergerak balas. Yang penting ni gerak balas. Seperti mana yang saya sebutkan tadi di awal tadi, ya, adanya rangsangan, adanya gerak balas. Keupayaan ini kena sebagai kepekaan. Keupayaan kita. Keupayaan kita untuk mengesan perubahan tu. Perubahan dari segi panas ke, dari segi sejuk ke, ya, dari segi apa-apalah yang berada di sekeliling kita tu, kita dapat detect, ya, maknanya peka. Manakala perubahan yang berangsang gerak balas disebut sebagai rangsangan. Jadi rangsangan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu rangsangan luar serta rangsangan dalam. Apakah yang dimaksudkan rangsangan luar? Contoh rangsangan luar ialah cahaya. Gelap ke, ya, terang ke, redup ke, ya, kan? Bunyi, ya, bunyi perlahan ke, bunyi kuat ke, bunyi apa-apalah. Bunyi guruh ke, bunyi nak hujan ke. Jadi kita dapat mengesan perubahan tersebut. Bau, bau wangi, bau busuk, bau hamih, bau sedap, macam-macam lagi. Kita tahu ni bau apa, kan? Kita tahu ni bau apa. Kita dapat. Kemudian rasa. Kita dapat rasa. Rasa tu sama ada melalui kulit ataupun lidah. Ya, ada rasa masin, rasa manis, rasa pahit, rasa masam dan sebagainya lah. Kita dapat berikan respon pada perubahan ataupun keadaan tersebut. Suhu pertukaran meningkat ke, menurun ke, sebagainya. Tekanan, ya, tekanan tinggi ke, tekanan rendah ke. Kalau kita berada di tempat macam mana, ya, macam kita contoh naik ke tempat yang tinggi, ya, tiba telinga kita tidak dengar, kan. Jadi macam mana? Kita rasa tak perubahan tu. Ataupun kita pergi menyelam dalam air, kan. Semakin dalam kita menyelam, ada pressure terhadap kita punya paru kita dan sebagainya. Dan sentuhan, sentuhan. Jadi semua tu adalah contoh rangsangan dari persekitaran luar. Rangsangan dari persekitaran dalam pula merangkumi perubahan seperti tekanan osmosis darah. Ya, berkaitan dengan kandungan air dalam darah, ya. Perubahan suhu badan kita. Adakah meningkat ke, menurun ke. Ya, kita sekarang ni memang sensitif, ya, dengan perubahan suhu. Kita selalu cek kita punya suhu badan. Nak masuk ke mana-mana premis, ya, kita cek suhu, kita imbas suhu, kan. Jadi sekarang ni kita dah jadi biasa dah, ya, dengan keadaan tersebut, kan. Perubahan aras gula dalam darah, cek, ya, adakah kita ni berada dalam keadaan normal atau tidak. Gula kita, mungkin kita satu hari nanti kita ada alat tu, ya, alat. Semua orang ada alat. Sekarang ni ada orang viralkan tentang oximeter, ya. Oximeter iaitu satu alat yang digunakan untuk mengukur, mengesan kandungan oksigen dalam darah kita. Jadi orang pun belilah oximeter, kan, nama. Jadi sekarang ni orang dah ambil perhatian, ya, bila dah jadi perubahan keadaan sekitaran kita, ya. Jadi ada lagi sebenarnya beberapa lagi contoh yang dikatakan rangsangan dari sekitaran dalam termasuklah tekanan darah, ya. Tekanan darah tak masuk sini, boleh masuk tekanan darah, ya. Tekanan darah kita lah, blood pressure, ya. Boleh juga dimasukkan di situ, ya. Baik, jadi mamalia mengesan rangsangan melalui sel deria khas yang disebut sebagai reseptor, daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu receiver, ya, ataupun reception. Reseptor ni bahasa Inggeris sebenarnya iaitu
sel yang mula-mula, yang kata-kata yang pertama lah, yang menerima satu rangsangan. Tak kira rangsangan apa pun. Apabila reseptor mengesan suatu rangsangan seperti bunyi, rangsangan tu akan ditukar kepada impuls saraf. Maknanya yang menerima tu reseptor. Rangsangan lah, ada yang rangsangan. Rangsangan tak kira rangsangan apa. Contoh dia kata situ rangsangan seperti bunyi. Contoh bunyi apa? Bunyi telefon. Telefon berdering. Jadi reseptor sebagai organ yang special untuk bunyi, apa dia? Siapa di situ? Telinga tak? Telinga. Jadi di telinga tu ada satu sel. Sel yang sensitif kepada perubahan bunyi tersebut. Jadi bunyi itu dihantar dalam bentuk impuls saraf. Impuls ni kalau kita nak translatekan dia, maknanya dia maklumat lah. Maklumat, information sekarang ni ialah bunyi contohnya. Jadi bunyi itu perlu dihantar. Hantar ke siapa? Hantar ke siapa tengok. Jadi impuls saraf ni dihantar ke otak. Dia mesti hantar ke otak. Reseptor dihantar ke otak. Tapi dia dibawa oleh siapa? Dibawa oleh deria. Maknanya impuls dibawa oleh deria. Iaitu organ deria lah. Organ deria. Dan deria sini ada neuron dia. Tapi kita tengok permulaan ni kita tak tulis lagi detail dia. Kita tulis dulu otak. Kemudian daripada otak tu dia akan dipindahkan kepada otot. Otot badan kita. Gerak balas tu. Badan kita. Dan pergi ke efektor. Okay, efektor. Secara mudahnya reseptor, otak, efektor. Secara asasnya. Maknanya impuls saraf tu dibawa daripada reseptor pergi ke otak. Otak ni sebagai pusat integrasi. Dia fikir. Dia terjemah. Dia menakul. Dia fikirlah, bunyi telefon gitu. Nak angkat ke tidak? Nak jawab ke tidak? Nak respon lah. Kita tengok kan. Kalau kita handphone kita tengok. Ini nombor ni tak dikenali contohnya. Tak nak dah angkat. Mana otak tu dia yang decide. Dia yang buat keputusan. Jadi mungkin masa dia habis sikit lah. Ada masa sikit lah untuk berfikir. Jadi otak tu sebagai pusat integrasi untuk menterjemah impuls saraf. Ataupun dia nak mengkoordinasi gerak balas. Dia nak arahkan kepada siapa untuk mengangkat. Kalau kita nak gerak, maknanya otot kaki, otot tangan. Kan? Tangan tu nak mengambil. Kaki nak berjalan. Nak menggerakkan tu. Dia nak koordinat. Kan? Kalau dia tak koordinat, kaki tu tak diberi arahan untuk berjalan, dia tak pergi. Tangan pula tak dikoordinasi, maka tangan tu tidak pergi mengambilnya. Telefon tu. Jadi otak tu dia sebagai pusat integrasi dan juga pusat untuk mengkoordinasi. Koordinasi ni nak selaras. Dia nak buat penyelarasan. Tapi dia tak adalah lama sangat. Nak kena tunggu tengah jam. Telefon tadi bunyi kan dalam masa beberapa second je. Jadi dia kena ada tindakan yang segera. Sesuai dengan keadaan situasi semasa. Jadi gerak balas ni merujuk kepada cara organisma itu bertindak selepas mengesan suatu rangsangan. Bahagian badan yang melakukan gerak balas dikenali sebagai efektor. Kalau tangan tu sebagai jari kita tu sebagai efektor lah. Contoh efektor ialah otot ataupun juga kelenjar. Otot ataupun kelenjar. Jadi kita tengok rajah 12.1 dan rajah 12.2 yang menghuraikan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap perubahan persekitaran luar dan dalam. Okey. Contoh di atas sini. Ini sebenarnya dah belajar dah masa menengah rendah. Kita ulang siaran lah Rangsangan dari persekitaran luar, contoh bunyi telefon berdering. Bunyi. Dikesan oleh reseptor deria. Reseptor deria. Reseptor deria ni terdapat dalam organ deria lah. Telinga. Dan diubah menjadi impuls saraf.
dibawa pergi mana? Impas arah ni dihantar melalui neuron jeria. Ni kenderaan yang membawa. Kenderaan yang membawa impas saraf ni ataupun dipanggil maklumat ni dibawa oleh neuron jeria. Ke mana? Ke pusat integrasi. Ke integrasi itu otak lah. Jadi di situ di otak impas saraf ni diinterpretasi, ditafsirkan. Dan suatu gerak balas dicetuskan. Otak kita ni berfikir. Ligat berfikir. Tentang bunyi tu, bunyi telefon berdering tu. Kemudian bila dah dibuat keputusan, dia akan hantar impas saraf tu ke mana? Ke efektor. Oleh siapa? Oleh neuron motor. Neuron motor ni satu neuron yang berfungsi untuk membawa impas saraf yang telah diinterpretasikan ke mana? Ke efektor otot tangan. Otot tangan lah nak mengangkat dan menjawab kan, yang menghasilkan gerak balas iaitu menjawab telefon. Atau sebaliknya lah. Atau sebaliknya otak kata tak payah. Boleh juga ya. Tapi secara normal lah kita kira begitulah dia punya laluan. Bermula daripada rangsangan luar ni kan. Ini rangsangan luar lah, jenis rangsangan luar bunyi. Kemudian reseptor. Reseptor. Kemudian dibawa oleh neuron jeria. Kemudian neuron jeria pergi ke mana? Ke otak. Daripada otak pergi ke neuron motor. Kemudian pergi ke efektor. Itu dia punya ringkasan je. Jadi reseptor, neuron jeria, otak, neuron motor, efektor. Okey, boleh ya? Senang lagi tak? Baik, yang seterusnya kita tengok. Muka surat yang seterusnya, reseptor dan efektor ni bekerjasama untuk membawa perubahan yang sesuai bergantung pada rangsangan yang dirangsang lah, yang dikesan lah. Okey, itu istilah dia. Dan koordinasi. Apa dikatakan koordinasi? Koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan oleh reseptor yang berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian oleh efektor. Itu adalah koordinasi. Jadi koordinasi ini dia nak memastikan keseluruhan aktiviti dan juga sistem sesuatu organisma berfungsi dan diselaraskan. Jadi perkataan koordinasi ini merujuk kepada penyelarasan, koordinat. Dalam perkataan bahasa Inggeris, koordinat. Dengan sempurna supaya satu unit itu ataupun suatu gerak balas itu berlaku dengan sempurna. Tidak ada cacat celanya di situ ya. Macam kita nak menguruskan suatu aktiviti lah ada penyelaras, ada AJK dia kan. Jadi semua tu kena ada koordinasi. Tak bolehlah orang ni faham macam ni, orang tu faham macam tu. Dan nanti hasilnya tidak sepatutnya ya. Kita nak hasil macam ni, tiba-tiba dapat hasil lain yang sebaliknya. Jadi itu mungkin kerana kelemahan koordinasi ya. Jadi peranan koordinasi dan gerak balas yang dijalankan oleh dua sistem yang berlainan iaitu melibatkan sistem saraf dan juga sistem endokrin. Sebab tu kita dalam topik ni ataupun bab 12 ni kita akan belajar kedua-dua sistem. Cuma permulaan ni kita belajar dulu sistem saraf. Kemudian nanti kita akan belajar sistem koordinasi. Tetapi sebenarnya kedua-duanya memainkan peranan yang penting dalam menyelaraskan sebarang aktiviti yang terdapat dalam sistem badan kita ya. Orang kata kena kerjasama. Apa-apa pun kata kuncinya kerjasama. Kan? Tak boleh nafsi-nafsi ya, tak boleh sendiri-sendiri. Masing-masing kena berikan kerjasama. Okay, kita tengok rajah ni ya. Rajah ni menunjukkan komponen utama dan laluan yang terlibat dalam mengesan dan bergerak balas terhadap perubahan persekitaran dalam. Ini persekitaran dalam pula ya. Tadi persekitaran luar, ini persekitaran dalam. Kita tengok macam mana. Okey. Rangsangan dari persekitaran dalam, contohnya lah tekanan darah ya. Kita ambil contoh tekanan darah. Jadi aktiviti
yang dipaparkan ni seperti aktiviti berlari, berjoging ataupun aktiviti fizikal lah ya, sudah tentu akan memberikan impak ataupun kesan lah kepada tekanan darah. Sebagai contoh, apabila seorang itu dia berlari, ya, tekanan darah dia akan meningkat, ya, meningkat. Jadi seorang ni dia ada alat lah, dia ada alat ataupun mungkin dia ada, kita panggil apa ni, smartwatch dia. Smartwatch dia ni boleh mengukur berapa ketekanan darah dia semasa dia berlari. Jadi menggunakan teknologi mampu untuk mengesan tekanan darah. Kalau dipaparkan di sini 157 beat per minit ya. Maknanya dia punya nadi dia. Di sini nadi dia ni. Kalau ini maknanya 157 denyutan per minit. Dalam masa 60 saat dia punya kiraan nadi dia ialah 157. Tapi ini bukan tekanan darah, ini lebih kepada denyutan nadi. Tapi dia ada dia boleh diukur, dia kena mungkin smartwatch dia tu dia kena tekan lah, mungkin bahagian sistole dan juga diastole dia ya. Jadi apabila tekanan darah ni meningkat ya, katalah tekanan darah tu meningkat ya, tekanan darah meningkat, maka ianya akan dikesan oleh reseptor. Apa-apa pun mesti reseptor dulu. Ya, reseptor yang tepat, yang khusus pada situasi dia. Jadi setiap aktiviti yang kita lakukan ataupun perubahan yang rangsangan tu, dia ada reseptor yang spesifik dia. Tapi secara umumnya reseptor lah. Tadi kan kita ada senaraikan beberapa macam jenis reseptor, kemoreseptor, termoreseptor, ya. Apa lagi tadi? Termasuklah baru reseptor ni. Jadi baru reseptor yang terdapat di arka, ni tempat yang spesifiknya di arka aorta. Aorta tu di jantung. Dan juga di arteri karotik di bahagian atas jantung. Di situ terdapatnya baru reseptor yang dapat mengesan perubahan tekanan darah. Jadi apabila ada perubahan tersebut, ya, reseptor ni seperti biasa dia akan hantar bentuk impas saraf, ya, dia hantar ke mana? Dia hantar melalui neuron deria ke pusat integrasi. Disebut pusat integrasi maksudnya otak lah. Ya, otak. Jadi bila sampai di otak ni ataupun di pusat integrasi ni, ya, ataupun dipanggil juga pusat kawalan kardiovaskular yang terdapat di medula oblongata. Otak ni sebenarnya kalau kita belajar nanti, kita akan belajar, dia ada bahagian dia ya. Kita ada jenis-jenis ataupun bahagian dia, bahagian cerebrum, medula oblongata. Medula oblongata. Jadi satu daripada bahagian yang sensitif kepada keadaan ini, perubahan tekanan darah ini, iaitu medula oblongata. Jadi di sini pusat kawalan ni ataupun lebih kata pusat kawalan kardiovaskular ni dia akan menghantar impuls saraf melalui neuromotor ke efektor. Ke efektor. Jadi apa yang dibuat efektor ni dia akan bergerak balas lah. Ya, apa yang dia bergerak balas? Apa yang dibuat? Iaitu pengecutan otot kardium jantung menjadi perlahan. Ya. Ini arahan dia. Arahan daripada pusat kawalan ataupun lebih tepatnya medula oblongata beri arahan kepada otot jantung supaya pengecutannya dikurangkan. Dan pengembangan diameter salur darah dia minta salur darah tu menjadi mengembang daripada sempit daripada sempit kepada besar ya, dari segi salur darah tu. Sebab apa? Sebab sekarang ni tekanan darah tinggi, tekanan darah tu meningkat. Jadi untuk mengurangkan tu sistem tu. Jadi bila kita belajar ni, kita akan belajar juga dia macam 2-in-1 jugalah ya. Jadi macam belajar tentang konsep homeostasis ya, homeostasis ataupun dipanggil juga sebagai mekanisme suap balik negatif. Jadi sistem badan kita ni dia unik dan sangat hebat ya.
sangat hebat. Jadi apabila kita punya blood pressure kita meningkat, jadi dia tak boleh terus meningkat. Nanti bahaya. Ya, dia boleh menyebabkan kerosakan dan juga kebinasaan kepada otak kita itu sendiri, ya, dan juga sistem kardiovaskular kita. Jadi sistem kardiovaskular yang baik, yang elok, dia dapat absorb dengan perubahan tersebut dan mengkoordinat dengan baik agar kita punya sistem badan kita ni kembali normal. Kembali normal. Kita akan ceritakan berkenaan dengan ni nanti, ya, dalam subtopik yang seterusnya nanti. Cuma apa yang kita perlu tahu dalam subtopik yang pertama ni, iaitu dari segi pertama laluan dia. Dia punya kata apa, kalau kita kata checkpoint lah. Checkpoint dia punya tempat laluan impuls saraf tu. Bermula daripada rangsangan, sama ada rangsangan dalam atau rangsangan luar, sehinggalah kepada gerak balas berlaku. Dan gerak balas tu berdasarkan kepada apa yang diterima. Ya, gerak balas dia macam ni, gerak balas rangsangannya begini, gerak balasnya begitu. Dia spesifik sistem badan kita ni, kan. Kalau misalnya bunyi tadi, bunyi apa? Bunyi telefon berdering. Jadi gerak balasnya begini, dia tak ada benda lain. Ya. Okey. Kalau contohnya ni, tekanan darah tinggi. Rangsangan tu daripada rangsangan dalam, sebab kita dah melakukan aktiviti fizikal tu menyebabkan kita punya denyutan jantung kita bertambah. Bila denyutan jantung bertambah, sekaligus dia mestinya dia paralel, dia selari. Ya. Dia selari, maknanya tekanan darah pun akan meningkat. Jadi tekanan darah meningkat, apa yang perlu dia buat? Apa yang perlu diberikan respons kepada gerak balas tersebut ataupun rangsangan tersebut, ya? Jadi begitulah tindak balas, ya. Laluan dia bermula daripada reseptor, kemudian dibawa oleh neuron deria pergi ke pusat kawalan ataupun pusat integrasi. Kemudian melalui neuron motor pergi ke efektor. Okey, maknanya kena ingat itulah, ya, reseptor, neuron deria, kemudian pusat kawalan, fikir, kadang-kadang kita sebut otak lah, ya, otak, pusat kawalan, otak, kemudian neuron motor, kemudian efektor, ya, efektor. So kalau kita tengok dia punya root dia, begitu. Tak kira lah rangsangan dalam ataupun rangsangan luar, laluan dia tetap sama. Cuma kita kena tengok secara spesifik. Ini yang memerlukan kepada kita kata penguasaan konten tu, ya. Penguasaan konten. Kita tengoklah konten apa. Kalau tekanan darah. Kalau suhu badan. Ya, kalau aras gula. Dia punya siapa reseptor tu, nama dia tu. Ya, kena tengok. Tapi secara umumnya begitu, ya. Okey. Tengok lagi jenis-jenis reseptor. Ni yang kita masuk tadi, ya, jenis-jenis reseptor. Reseptor deria yang terdapat pada hujung gentian saraf mengesan maklumat di persekitaran luar dan dalam. Lokasi. Ni lokasi. Lokasi reseptor bergantung pada jenis rangsangan yang dikesan. Setiap jenis reseptor biasanya peka terhadap jenis rangsangan tertentu. Misalnya, reseptor deria yang mengesan rangsangan luar terdapat dalam organ deria khas seperti mata, hidung, lidah, kulit. Kita belajar masa menengah rendah, ya. Ada organ deria mata untuk penglihatan, organ deria hidung untuk bau, mengesan bau, lidah untuk rasa, kulit untuk sentuhan. Ya. Kalau ada lagi telinga untuk mendengar. Macam itulah seterusnya. Jadi reseptor deria yang mengesan rangsangan dalam, tadi rangsangan luar, rangsangan dalam terdapat dalam organ dalaman yang spesifik. Misalnya sel pankreas yang mengesan aras gula dalam darah.
Jadi maknanya reseptor yang spesifik yang dapat mengesan aras gula dalam darah ialah terdapat di dalam pankreas. Macam tu. Ya. Jadi jadual menunjukkan reseptor jeria dan juga rangsangan seperti mana kita sebutkan tadi. Okey. Reseptor cahaya itu fotoreseptor untuk rangsangan cahaya, termo perubahan suhu, kemoreseptor bahan kimia, baroreseptor perubahan tekanan, mekanoreseptor sentuhan dan juga tekanan. Oh, kalau mekano ni maknanya dia libatkan dua ya, sentuhan dan juga tekanan. Kemudian tadi yang saya kata baru tadi itu nociceptor ya. Nociceptor. Dia tak ada nocireceptor. Dia nociceptor. Jadi itu untuk mengesan rangsangan kesakitan. Dan kata terlihat bahagian ataupun rajah 12.3 ni kita tengok contoh ya. Rangsangan cahaya ya, rangsangan cahaya. Jadi dalam mata kita ada satu reseptor khas ataupun sel jeria yang sensitif kepada perubahan ataupun rangsangan cahaya, iaitu dipanggil fotoreseptor yang terdapat dalam organ jeria mata lah. Jadi dia akan berfungsi seperti biasa, dia akan menerima rangsangan, kemudian dia membawa maklumat tu dalam bentuk impuls saraf dalam ke mana? Ke pusat integrasi ataupun ke otak melalui dipanggil neuron jeria. Neuron jeria ya. Ya, kemudian daripada pusat integrasi ataupun otak tu dia akan hantar ke mana? Dia kena hantar ke mana? Dia hantar ke efektor melalui neuron motor. Ya, neuron motor. Jadi apa yang patut dibuat di sini? Di sini kalau kita tengok, kalau dari segi rangsangan cahaya, mungkin dari segi sama ada anak mata tu membesar ke, mengecil ke, ataupun kalau kita nak respon sama ada mata kita tu kita nak kenyik ke, kita nak tutup ke, kita nak luaskan ke, itu dia maknanya dia hantar balik ya, dia hantar semula ke gerak balas ya, ke organ jeria tu. Tengok bergantung kepada situasi. Gambar foto 12.1 ini haiwan beremigrasi apabila mengesan perubahan iklim. Ini dia pindah lah. Ya, pindah. Okey. Kenapa perlunya gerak balas? Soalannya. Kenapa perlu kepada gerak balas? Jadi kalau kita lihat ya, gerak balas ni diperlukan untuk apa? Ya, ditanya kita kan, kenapa perlunya gerak balas? Jadi tanya lagi, mengapakah manusia perlu bergerak balas terhadap rangsangan luar dan rangsangan dalam? Jadi kepercayaan semua untuk mengesan perubahan dalam sekalian luar dan bergerak balas terhadap rangsangan tersebut amat penting untuk, ni dia poin dia, untuk kemandirian organisme, ya, poin pertama. Ya, untuk kemandirian. Kemandirian ni maksudnya untuk kelangsungan hidupan dia. Survival dia, untuk meneruskan kehidupan. Ya, bagi setengah haiwan, ini contoh ya, perubahan keadaan iklim yang mendadak mendorong haiwan mencari tempat perlindungan yang baru. Maknanya untuk kemandirian dia lah. Keupayaan organisma untuk mengesan perubahan persekitaran dalam juga sangat penting supaya maklumat dapat disampaikan ke pusat integrasi. Pusat integrasi kemudian akan menghantar maklumat kepada efektor untuk bergerak balas terhadap perubahan tersebut. Misalnya apabila suhu badan meningkat melebihi julat normal. Jadi maklumat ini akan disampaikan kepada pusat integrasi oleh reseptor. Pusat integrasi akan menghantar impuls saraf kepada efektor supaya menurunkan semula suhu badan kepada julat normal. Jadi kesimpulan dia, manusia dan haiwan perlu bergerak balas agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Jadi ini poin yang kedua. Ya, kalau ditanya lah ya, ini poin kedua. Poin pertama untuk kemandirian organisme. Yang kedua supaya
hidupan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Itu dia kenapa kita perlu bergerak balas. Kenapa gerak balas itu penting apabila berlakunya perubahan rangsangan. Okey, ada soalan? Gambar ni apa dia? Apa kaitan ni? Gambar foto 12.2, ya, gerak balas yang cepat diperlukan untuk menyelamatkan bola di pintu gol. Betul lah. Ya, kalau keeper ni tidak sensitif, tidak peka kepada perubahan arah bola tu, laju ke mana pergi tu, jadi kemungkinan besar gol lah. Gol lah, mana bola tu masuk. Kan? Bila masuk, marah member dah. Marah cakap dia sebab bola tu bolos, masuk ke jaring. Dan tengok praktis formati 2021 tak ada apalah ni ya. Saya rasa boleh kita skip yang ni. Apakah gerak balas? Apakah organ deria yang mempunyai reseptor deria mekanoreseptor? Organ deria disebut mekano tadi, apa dia tadi? Sentuhan dan juga tekanan. Sentuhan dan tekanan. Mungkin dalam masa yang sama lah ya. Dia melibatkan sentuhan dan juga tekanan. Pada pendapat anda, mengapa koordinasi sangat penting? Adakah terasa gigit nyamuk di kaki anda lalu mengukur uraikan laluan? Saya tak masalah tu. Okey, ada soalan nak sekarang ni? Ada soalan tak tu? Fatihah, Anu. Ada soalan tak? Tak ada, cikgu. Ada, senang ya kan? Boleh lah. Kalau tak ada, kita nak pergi kepada 12.2. Boleh ke? Boleh, cikgu. Boleh ya. Okey. Baik, 12.2 ya, sistem saraf. Sebab 12.1 tadi tak ada apa sangat lah daripada pengenalan ya. Cuma teringat laluan tu lah. Awak ingat laluan dia. Dan bagaimana dia tu dikoordinasikan. Baik, sistem saraf. Ini agak penting sikit, 12.2. Jadi sistem saraf manusia terdiri daripada rangkaian sel saraf ataupun disebut sebagai neuron. Ya, neuron ya. Jadi sistem ini dibahagi kepada dua subsistem utama, iaitu sistem saraf pusat SSPU dan juga sistem saraf periferi. Agak betul lah sebutan tu ya. Sistem saraf periferi ke periferi. Periferi lah ya. Sistem saraf periferi. Saya buat sebagai SSPE ya. Yang ini tadi sebagai SSPU. SSPU. Okay. Sistem saraf pusat terdiri daripada terdiri otak dan juga saraf tunjang. O dan juga ST. Saraf tunjang. Sistem saraf periferi pula terdiri daripada 12 pasang saraf kranium. Okey. Maknanya SK dan 31 pasang saraf spina. Okey, saraf spina SP. Okey ya. Jadi kalau kita gambar ni. Okey, sistem saraf pusat, otak dan juga saraf tunjang. Saraf tunjang ni dekat dengan kita punya tulang belakang tulang belakang kita lah. Okey, ingat mana otak, ni otak kita. Kemudian otak kita ni dia bersambung dengan tulang belakang. Tulang belakang kita ni. Backbone. Ya, backbone kita ni ada 33. Ya, 33 tulang belakang. 33 bilangan dia tu, 33. Kemudian sistem saraf periferi terdiri daripada saraf kranium. Saraf kranium tu yang melibatkan otak lah, ya, sambungan antara otak ya ke mana? Pergi ke 12 pasang. 12 pasang tu maknanya disambungkan antara otak pergi ke kita punya 12 pasang ya, 12 pasang. Saraf yang melibatkan antara otak ke kranium. Kita tengok saja. Sistem saraf periferi daripada 12 pasang saraf kranium
dan 31 pasang saraf spina. Saraf kranium menghantar impuls dari saraf kranium menghantar impuls dari tertinggal dah. Ada benda tertinggal ni. Ya, saraf kranium menghantar impuls dari dan ke otak. Dari dan ke otak. Maksudnya dari sama ada dari otak ataupun pergi ke otak. Itu maksud dia. Bukan dia tertinggal lah sini. Cuma ayat dia tu macam confuse sikit ya. Saraf kranium. Okay, maksudnya keluar masuk lah. Saraf kranium ni melibatkan saraf yang menghubungkan antara otak. Otak ya. Otak ataupun ke otak. Jadi kita tengok nanti ya. Apa contoh dia. Okay, saraf spina pula menghantar impuls dari maknanya dari saraf tunjang ataupun ke saraf tunjang. Okay. Ini sebut saraf tunjang sehingga saraf tunjang. Ini kita punya tulang belakang ataupun kita punya apa dia panggil vertebrae vertebra. Terus vertebra. Kita ada otak. Jadi yang menghubungkan antara otak ya, otak pergi ke saraf tunjang ni dipanggil sebagai saraf kranium ya, saraf kranium. Kemudian daripada saraf tunjang ni ya, pergi ke jeria ataupun organ-organ lain itu dipanggil sebagai saraf spina. Ya, saraf spina. Jadi maknanya yang kita lihat di sini, sistem saraf kita ni ada dua lah ya. Sistem saraf pusat, sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Disebut saja sistem saraf pusat, otak dan juga saraf tunjang. Kemudian disebut saja sistem saraf periferi, ada saraf kranium, ada saraf spina. Masing-masing ada dua lah, ada dua. Cuma saraf kranium ni dia ada 12 pasang. Kita nak tengok sekarang nanti apa yang dikatakan 12 pasang tu. Dan 33 pasang. 33 pasang ni saraf spina. Saya fahamnya saraf spina tu maksudnya daripada kita punya saraf tunjang tu dia keluar. Sama ada keluar ataupun yang masuklah ke saraf tunjang yang menghubungkan dengan dia. Setiap daripada sejak ruas terus vertebra tu ada dia punya penyambung dia. Otak. Okey, otak, tahukah anda bahawa otak terdiri daripada lebih kurang 100 bilion neuron. Jadi otak ni merupakan pusat koordinasi dan juga kawalan bagi manusia. Bahagian utama otak iaitu cerebrum, hypothalamus, cerebellum, medulla oblongata dan juga kelenjar pituitari. So ada 5 bahagian utama lah otak. Cerebrum merupakan struktur yang paling besar dan kompleks pada bahagian hadapan otak ya. Jadi inilah kita tengok dia punya teritori dia, ya, kawasan dia. Ini adalah semua ni adalah cerebrum. Cerebrum. Jadi permukaannya berlipat-lipat bagi menambahkan luas permukaan. Jadi apa benda saja yang berlipat-lipat, dia akan menambahkan luas permukaan. Jadi ia dapat memuatkan lebih banyak saraf lah bila dia berlipat-lipat tu. Kemudian merupakan pusat kawalan emosi. Emosi, suka, sedih, gembira, apa-apa sajalah ya. Pendengaran, penglihatan, personality, dan tindakan yang terkawal. Control action ya. Jadi sebelum menerima maklumat dan rangsangan daripada reseptor kita belajar tadi, maklumat ni ada dianalisis, diintegrasi dan dihubungkan untuk menghasilkan persepsi jeria. Tolak balans ditentukan dan arahan diberikan kepada efektor. Itu adalah fungsi cerebrum. Jadi cerebrum juga bertanggungjawab terhadap keupayaan mental yang tinggi lah. Seperti pembelajaran, ya, kebolehan mengingat, kemahiran berbahasa, kemahiran matematik, semualah.
Dengan kata lain, bahagian cerebrum ni bahagian yang utama ya untuk kita punya kebolehupayaan kita lah ya, dari segi pembelajaran, dari segi keupayaan kita untuk menguasai suatu perkara ya, dari segi bahasa ke apa-apa saja yang kita belajar sekarang ni ya, belajar biologi, belajar fizik, kimia sebagainya, mana bahagian cerebrum di otak kita ni. Otak yang lebih spesifiknya bahagian cerebrum. Yang kedua cerebellum. Okey, yang kedua cerebellum. Jadi cerebellum ni ni cerebellum ya. Kita tengok ciri-ciri dia. Ini adalah bahagian cerebellum. Di mana cerebellum ni dia fungsi dia memelihara keseimbangan badan, balancing ya, balancing kita ketika kita berjalan ke, kita berlari, kita naik basikal, naik motor. Balancing kita lah. Kalau tidak nanti kita mungkin tumbang ya, kita pening ya. Serta dia juga pusat koordinasi pengejutan otot untuk pergerakan badan kita ya. Ketika kita berjalan, otot mana yang akan mengecut, otot mana yang mengendur, otot kaki mana, otot manalah, semua dia koordinat bahagian cerebellum. Yang ketiga medulla oblongata. Ini bahagian medulla oblongata. Okey, ini oblongata. Ya, terletak pada anterior ya, anterior cerebellum. Anterior itu maksudnya di bahagian di bahagian belakang di bahagian bawah. Anterior ni maksudnya bahagian bawah ataupun bahagian belakang. Mengawal, ni fungsi dia, mengawal tindak balas, mengawal tindakan luar kawal ya, seperti denyutan jantung, pernafasan, pencernaan, pemvasocerutan. Vasocerutan ni maksudnya salur darah kita mengecut ya. Tekanan darah, peristalsis, muntah, batuk, bersin dan menelan. Maknanya semua tindakan yang luar kawal lah. Maksud luar kawal ni maknanya kita tak boleh nak kawal, otak kita tak boleh nak kontrol, tak boleh berfikir ya. Dia tak boleh difikirkan. Segi itu ya. Dia ada kawalan dia tersendiri. Yang keempat kita tengok kelenjar pituitari. Ini kelenjar pituitari ya, terletak pada dasar hipotalamus ya, kelenjar utama dalam sistem endokrin. Okey, dalam sistem endokrin nanti kita akan tengok dia lah ya. Kelenjar ini merembes hormon okey, yang mengawal rembesan hormon oleh kelenjar endokrin yang lain. Dan yang kelima bahagian otak iaitu hipotalamus. Okey, hipotalamus ni di sini. Okey, dia mengkoordinasikan homeostasis. Okey, homeostasis hipotalamus merupakan pusat kawalan untuk mengawal atur suhu badan ya, keseimbangan tekanan darah ya, mengesan kelaparan, dahaga dan keletihan. Itu bahagian hipotalamus. Hipotalamus juga menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitari. Kemudian dia juga mengawal rembesan beberapa jenis hormon kelenjar pituitari. Ya, jadi inilah bahagian otak ya, bahagian utama otak ada 5, cerebrum, medulla oblongata, kelenjar pituitari dan juga hipotalamus. Ini masih lagi, okey sikit ya. Okey, saraf tunjang. Saraf tunjang ni masuk dalam kita punya sistem saraf pusat ya. Saraf tunjang terkandung dalam turus vertebra ataupun kita panggil sebagai tulang belakang ya, backbone ya, tulang belakang. Dan dikelilingi oleh bendale cerebrospina. Yes, cerebrospina. Itu saraf tunjang yang memberikan perlindungan dan membekalkan saraf tunjang dengan nutrien. Jadi saraf tunjang ni terdiri daripada jirim putih dan jirim kelabu. Okey, jirim putih dan jirim kelabu seperti rajah 12.6. Rajah 12.6 ni, okey. Jirim putih yang berada di luar jirim berada di luar ni, ini adalah jirim putih. Kemudian jirim kelabu bentuk dia seperti rama-rama tu. Nampak macam rama-rama tu adalah jirim kelabu. Okey. Dalam keratan rentas.
cross section, iaitu jirim kelabu kelihatan seperti rama-rama ataupun huruf H besar. Manakala jirim kelabu terdiri terutamanya daripada badan sel dan dikelilingi oleh jirim putih. Okey, istilah badan sel nanti kita akan bincangkan dalam bahagian neuron ya. Jirim putih terdiri daripada akson. Juga kita akan bincang dalam bab neuron nanti, yang disalut oleh salut myelin dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Itu adalah bahagian yang terdapat dalam jirim kelabu. Jirim putih. Jirim putih terdiri daripada akson yang disalut oleh salut myelin dan memanjang ke atas dan ke bawah saraf tunjang. Kalau yang jirim kelabu itu terdiri daripada badan sel. Okey. Kemudian saraf spina. Okey, saraf spina salah satu daripada kita belajar tadi, saraf sistem saraf pusat, sistem saraf periferi. Jadi sistem saraf periferi salah satunya ialah saraf spina. Satu lagi saraf kranium. Ini saraf spina. Muncul dari saraf tunjang. Ya, dia muncul dari muncul dari saraf tunjang apabila dua cabang pendek, dan ataupun dipanggil akar, iaitu dipanggil akar dorsal dan juga akar ventral. Ya, itu adalah saraf spina ya. Saraf spina. Jadi saraf spina ni dia muncul dari saraf tunjang. Okey, saraf tunjang tu daripada sistem saraf pusat. Iaitu melalui dua cabang pendek ataupun dipanggil akar. Cabang pendek ya. Nanti kita tengok di mana cabang tu. Iaitu akar dorsal dan juga akar ventral. Okey, kalau kat sini kita tak nampak pada rajah rentas ni, kita dengan pandangan sisi ya. Nanti kita akan tengok. Cuma dilabelkan jugalah. Dilabelkan juga ya, iaitu akar dorsal. Ya. Okey, akar dorsal. Akar dorsal mengandungi akson di kata situ. Akar dorsal mengandungi akson neuron deria yang menghantar impas saraf dari reseptor deria ke saraf tunjang. Itu akar dorsal. Dorsal ni, perkataan dorsal ni kita dah belajar dalam bab 1 ya. Dorsal ni maksudnya bahagian atas, ya, bahagian atas. Pandangan daripada atas ke bawah. Itu dorsal. Kalau ventral ni daripada belakang. Daripada pandangan daripada belakang. Kalau kita tengok istilah ventral. Jadi itu untuk akar dorsal. Untuk akar ventral mengandungi neuron motor yang menghantar impas saraf dari saraf tunjang ke effector. Di sinilah. Ya, akar ventral. Bahagian ni. Ini. Kalau kita kata bahasa mudahnya, akar ni macam lengan lah. Lengan. Dia punya lengan tu. Dia punya apa tu, bahagian teras dia adanya jirim putih dan jirim kelabu. Yang tengah tu jirim kelabu lah. Ini jirim kelabu. Kemudian dikelilingi oleh jirim putih. Ini jirim putih. Yang keluar daripada tu, dipanggil akar. Akar ni macam kita bayangkan seperti dahan pokok. Okey, dahan. Kemudian kita ada akar dia. Akar dia. Ya, akar pokok tu. Okey, akar tu lah sama ada dia jenis dorsal. Dorsal ni yang atas. Ya, dan yang ventral ni yang bahagian belakang. Ya. Bahagian belakang dia. Yang masuk tu dorsal. Yang masuk tu terdiri daripada akson yang tengok warna purple ni. Laluan ni. Ini adalah akson. Dan ini adalah badan sel. Ya, badan sel. Yang mana ia terdapat pada neuron deria. Ya, neuron deria.
Apa fungsi neuron dia? Dia menghantar impuls saraf dari reseptor ke saraf tunjang. Ya, saraf tunjang. Masuk sinilah. Maksudnya dia punya teritori dia ataupun liputan dia start daripada situlah, daripada jirim putih, kemudian sampai di ujung ni, ini dipanggil, dah masuk dah jirim kelabu. Ya, jirim kelabu. Ya, ini kita bincang lebih detail lah bahagian ni. Saya bimbang nanti takut tak faham ya. Cuma kita tahu bahawa di bahagian akar dorsal dan juga akar ventral tu ya, di mana apa yang ada di situ. Akar ventral pula dia mengandungi neuron motor. Neuron motor ni dibawa keluar. Ya, bawa keluar daripada jirim kelabu sampai dah keluar. Pergi ke mana? Pergi ke efektor. Dan dia punya badan sel dia berada dalam jirim kelabu. Sedangkan bagi akar dorsal tadi, badan sel ni dia berada di luar daripada jirim kelabu. Dia berada di mana? Dia berada di dipanggil ganglion ya. Nama dia tu. Dia ganglion ni bengkak lah. Satu bengkakan. Kita tengok kalau kita perhatikan di situ. Kita perhati di situ. Dia macam ada bengkak lah, macam bonggol lah. Dia bonggol situ. Sedangkan yang di sini tak ada bonggol. Di sini tak ada bonggol, dia smooth dia. Jadi bonggol tu kita panggil ganglion, akar dorsal. Satu tempat di mana yang menempatkan badan sel neuron jeria. Dia terkumpul di situ. Okey. Apa lagi? Fungsi saraf tunjang untuk memproses berapa jenis maklumat jeria dan menghantar gerak balas melalui neuron motor. Fungsi dia mengawal tindakan refleks. Nanti kita akan bincang tentang tindakan refleks ni. Menghubungkan otak dengan sistem saraf periferi. Okey, sistem saraf periferi. Itu adalah fungsi saraf tunjang. Okey, saya rasa untuk kelas kita hari ini kita akan stop di sini. Ya, kita akan stop di situ. Hari ini 20 hari bulan 9. Okey. InsyaAllah nanti kita sambung kita punya bincangan ni pada hari Jumaat, sistem saraf periferi dan seterusnya lah. Ya. Terus sikit lagi ya. Tak apalah, kita sambung terus lah. Kita sambung sampai 12.3 dan seterusnya lah. Ya, untuk kelas pada hari Jumaat ya. 12.3 tu pun sikit je lah. Ya, sikit. Kemudian 12.4. 12.4 tu panjang sikit. Okay, bolehlah awak cuba soalan praktis formatif 12.2 ya. 12.2 yang ni. Ya. Untuk mudah faham lah supaya kalau ada isu, ada perkara yang nak dibincangkan, yang ditanyakan, boleh mukakan kepada saya nantilah. Okey. Jadi itu sahajalah kelas kita untuk hari ini. Sekiranya ada soalan boleh kemukakan sekarang. Adakah?